Gabungan politik terbesar akan berlaku. Syafiee dakwa rela mati dari serahkan kerajaan. Najib tak kritik Syafiee, kemungkinan akan bergabung. Mahathir mula kritik Anwar secara terbuka. Setiausaha Agung Muafakat Nasional Anwar Musa mencadangkan pembentukan gabungan politik besar Grand Coalition membabitkan parti-parti politik yang menolak Pakatan Harapan. Katanya sudah terlalu lama politik negara berlegar di sekeliling 2-3 personaliti bagi mempertahankan atau menentang individu tertentu. Cukuplah. Malah penyatuan ummah tidak harus terbatas. Setakat UMNO, PAS bersatu. Saya ingin menganjurkan pembentukan satu Grand Coalition yang melibatkan sekurang-kurangnya 12-13 parti politik yang sealiran, katanya di Facebook. Anwar mencadangkan muafakat besar itu melibatkan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, termasuk anggota Muafakat Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah yang disifatkan menunjukkan kerjasama berkesan dalam kerangka Perikatan Nasional. Selain itu, dia turut mengundang parti-parti bebas atau yang menolak Pakatan Harapan untuk menyertai gabungan besar yang dimaksudkannya. Dia menamakan Parti Pejuang yang diketuai bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Warisan Parti Muda yang diasaskan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman, Berjasa, Barisan Kemajuan India Se-Malaysia IPF, Parti Makal Sakti Malaysia, Parti Cinta Malaysia PCM dan lain-lain. Yang penting kita tinggalkan politik yang berlegar sekeliling personaliti dan kita semarakkan politik penyatuan ummah yang mendahulukan kestabilan, ketahanan nasional dan kepentingan rakyat, katanya lagi. Ahli Parlimen Ketereh itu dalam kenyataan sama turut merujuk harapan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man untuk memeterai kerjasama rasmi tripartite 3 pihak antara UMNO, PAS dan Bersatu. Katanya hal itu akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa perunding Muafakat Nasional pada 18 November ini. Nak serah kuasa, baik saya mati dalam gelanggang politik. Bekas Ketua Menteri Sabah Muhammad Syafiee Apdal mempertahankan keputusannya membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi mengadakan pilihan raya negeri Sabah selepas kerajaan warisan pimpinannya diganggu-gugat pihak tertentu. Saya rela mati dalam gelanggang politik daripada menyerahkan kerajaan, biar rakyat tentukan, katanya dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Syafiee berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Muhammad Alamin, Barisan Nasional Kimanis, apakah dia kesal kerana mencadangkan pembubaran DUN bagi mengadakan PRN Sabah sehingga membawa peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Tegas Syafiee, dia tidak akan tunduk kepada pihak yang mengamalkan konsep cash is king dan mempunyai keupayaan untuk memberi wakil rakyat. Katanya PRN Sabah tidak akan berlaku jika kerajaan pimpinannya tidak diganggu oleh pihak tertentu. Saya bukan sanggup mati kerana COVID-19. Saya nyatakan nak menyerahkan kuasa bukan kepada pihak yang bergantung kepada cash is king kerana purchasing power. Nak serah kuasa, baik saya mati dalam gelanggang politik, bukan mati kerana COVID, mati di gelanggang politik, katanya. Muhammad Syafiee memohon perkenan bagi membubarkan DUN Sabah selepas sekumpulan anggota Dewan Undangan Negeri yang bersamanya mengalih sokongan kepada bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Parti Warisan Sabah tewas dalam PRN Sabah yang berlangsung 26 September lalu apabila hanya berjaya memenangi 29 kerusi. Manakala Gabungan Rakyat Sabah GRS berjaya membentuk kerajaan negeri yang baru di Sabah selepas memenangi 38 kerusi. GRS dianggotai Perikatan Nasional memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional mendapat 14 kerusi. Seterusnya, Parti Bersatu Sabah PBS menawan 7 kerusi. Selepas PRN Sabah, negara menyaksikan gelombang ketiga penularan COVID-19. Dalam pada itu, Syafiee berkata, jika tidak gangguan daripada kerajaan kini, maka situasi COVID-19 di negeri itu kekal terkawal. Katanya, sebelum PRN negeri itu adalah negeri paling terkawal dari wabak pandemik berkenaan. Kalau sekiranya tidak ada gangguan daripada kerajaan, yang ada pada hari ini, negeri Sabah adalah negeri yang amat terkawal kerana mempunyai paling banyak green area. Tetapi malangnya, kerana mereka berkuasa, mereka mahu mengambilnya, katanya lagi. Bekas Presiden UMNO Najib Razak mengumumkan beliau tidak mahu terlalu mengkritik Syafiee Apdal selepas ini, selepas mendapat berita mengatakan
ada kemungkinan partinya dan Warisan akan bergabung. Beliau berkata demikian ketika mengulas laporan mengatakan Syafiee mempertahankan keputusan memohon pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah bagi membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Kementerian Kesihatan tidak menolak kemungkinan PRN Sabah menyumbang kepada peningkatan kes ketika ini kerana ketidakpatuhan pada SOP. Dia kata, biarkan dia mati dalam gelanggang politik walaupun akhirnya parti dia kalah juga dan ramai yang mati akibat COVID-19. Tapi saya pun tak nak terlebih kritik Syafiee sebab terbaca berita pagi ini bahawa kononnya ada kemungkinan kita akan bersama dia dan Atok dalam gabungan politik yang sama. Awal hari ini, Setiausaha Agung Muafakat Nasional Anwar Musa mencadangkan pembentukan satu Grand Coalition gabungan besar melibatkan 12 atau lebih parti termasuk Warisan yang dipimpin Syafiee dan Pejuang yang diasaskan bekas pengerusi Pakatan Harapan Dr. Mahathir Mohamad. Anwar mengemukakan cadangan itu sambil mengecam politik personaliti yang menyukarkan penyatuan ummah, mengatakan sudah terlalu lama politik negara berlegar sekitar 2-3 personaliti. Hari ini dia belum jadi Perdana Menteri walaupun berkali-kali diberitahu bahawa dia akan jadi Perdana Menteri. Ketika pentadbiran Pakatan Harapan Dr. Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri berkata akan menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim tetapi membayangkan di belakang tabir tidak akan membantu meraih sokongan secukupnya kepada Presiden PKR itu dalam usaha pembangkang untuk kembali mendapat kuasa di peringkat persekutuan. Kedua-duanya juga tidak mencapai kata sepakat dalam soal calon Perdana Menteri. Kini Mahathir secara terbuka berkata Anwar tidak layak memegang jawatan itu. Dalam wawancara bersama The Malaysian Insight yang diterbitkan, Mahathir berkata bekas timbalannya itu tidak mampu mengemudi negara jika berlakunya krisis keuangan dengan menyorot krisis ekonomi pada 1997 sebagai contoh. Kita telah uji kebolehan beliau semasa saya jadi Perdana Menteri. Saya telah bercuti selama 2 bulan antara Mei dan Julai 1997 dan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Terpulanglah kepada kita untuk menilai sama ada dia mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara dengan baik. Saya tidak tahu penilaian yang akan dibuat oleh rakyat, tetapi yang jelasnya dalam krisis keuangan 1997-1998 dia tidak berkeupayaan, katanya dalam wawancara itu. Anwar kemudian dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan setahun kemudian. Dia melancarkan gerakan reformasi untuk melawan Mahathir dan kemudian dijatuhkan hukuman penjara. Bagaimanapun kedua-duanya berdamai buat sementara waktu menjelang PRU14 untuk menentang Najib Razak yang merupakan Perdana Menteri ketika itu. Kerjasama itu membawa kepada gabungan Pakatan Harapan yang terdiri daripada Bersatu di bawah pimpinan Mahathir, PKR, Amanah dan DAP. Pakatan Harapan berjaya menewaskan Barisan Nasional dan Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 dengan kesepakatan jawatan itu akan diserahkan kepada Anwar kemudian. Bagaimanapun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa keluar parti itu daripada Pakatan Harapan pada akhir Februari membentuk kerajaan baru Perikatan Nasional. Susulan daripada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, hubungan antara Anwar dan Mahathir kembali keruh. Dalam wawancara itu, Mahathir mempersoalkan penilaian Anwar dalam menangani krisis keuangan Asia 1997 yang menurutnya mahu mengikut langkah yang disarankan Bank Dunia dan Tabung Keuangan Antarabangsa IMF. Saya pernah berkata kepadanya, kalau kita ikut mereka, negara mungkin tidak akan ada dana yang cukup untuk membayar gaji. Tetapi dia masih terus dengan pendiriannya menyokong IMF dan Bank Dunia. Sebab itu saya terpaksa ambil alih kerajaan daripada Menteri Keuangan dan merancangkan pendekatan untuk memulih semula negara kita. Katanya lagi seperti dipetik, Mahathir mengambil beberapa langkah tidak konvensional semasa krisis keuangan Asia, termasuk menambah ringgit pada kadar 3.80 bagi setiap dolar Amerika Syarikat. Langkah itu dikritik secara meluas oleh masyarakat antarabangsa tetapi diperakui oleh IMF sebagai tepat selepas Malaysia menjadi antara negara yang cepat pulih daripada krisis tersebut. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.